bahan rawatan ni. Sebab nota saya patutnya ada bahan rawatan. Saya cari file lambat sangat tulis tu lagi berkat ilmu live panggil dia kan. Jadi saya ngajar lagi tak ada nota je. Saya baca kita doa ikut je. Okey. Awak nak? Oh, ini ada special. Ini akan tak habis saya. Allah. Tak apa ni sebab. Sikit. Bahan rawatan sihir. Sihir juga boleh digunakan juga untuk bahan rawatan makhluk biasa juga. Dia sama. Tapi satu lain. Pertamanya air paip untuk mandi ni sebanyak 10 liter. Yang saya bersifat dan ni mazhab saya ni. Saya ada ijtihad saya sendiri kenapa saya minta air paip. Saya cerita. Keduanya air mineral ataupun air yang boleh buat minum lah sebanyak 4 liter. Kan 5 liter lah sebenarnya. Lagi banyak lagi ganas sebenarnya. Yang ketiga daun bidara sebanyak 100 helai. Bagi siapa-siapa berminat nak berubat ni dengar betul tau penerangan ni. Kita catatlah. Rakaman pun ada bagus juga. Kenapa bawa air paip sampai 10 liter? Kan bekas orang beli yang bekas air putih kan 10 liter tu. Pengalaman saya bila kita jampi air untuk mandi, dia boleh campur air lain, okey tak ada salah. Tapi air lain lebih daripada air jampi. Jangan. Baik kita solid terus je. Bawa 10 liter tu, kita doakan ke air tu nanti bersama dengan 5 liter air mineral bersama dengan daun-daun bidara. Sebab nak mandi tu selama 7 hari berturut-turut. Okey. Bila kita ambil daun tu atau kita pesan pesakit ambil, adab yang pertama kena jaga ialah jangan main ambil orang punya minta izin. Itu sangat penting. Minta izin tu sangat penting. Sangat penting daripada minta izin dengan Nabi apa Nabi Ayub kan. Ada nama Nabi tu kan. Sangat penting sebab Nabi-Nabi tu tak ada kena dengan daun tu. Maksud, kalau pokok tu kepunyaan Pak Ayub, minta izin Pak Ayub. Masjid pun saya ambil minta izin kan. Takutlah orang yang dikir masjid tengok semacam tu kan. Marah dia. Nak pula lain bendera lagi marah. Mandai ambil benda tu remeh tapi isu ini besar. Itu dia. Dan tuan-tuan cabaran tau saya pernah kena cabaran ni pokok tu ada boleh terbang ni dia orang JK surau. Heran benar. Orang mandi mayat apa kena udara kan. Dia tanya kenapa terbang. Oh tanah tempat lain baru saya baik dia. Tidak nampak sangat al-hasad wa dengki dalam diri manusia. Kadang-kadang takut betul saya kata kadang takut badan dia benda tu. Dia benci kan potong pokok mana juga. Pai pokok tu hidup tak ganggu pun jalan ke surau tu. Heran benar. Apa sebab dia sakit hati ke pun entahlah. Okay. Bila kita nak ambil ataupun orang ambil, pertama dia minta izin kalau punya orang lah, kepunyaan orang. Keduanya, jangan membelakangkan cahaya. Cahaya itu maksudnya matahari atau cahaya lampu. Kadang-kadang kita waktu malam kita ambil kan, katakan ni lampu suluh. Okay, kita suruh lampu suluh tu kan. Okay, kalau suluh elok ya, kita pun ambil, potong. Nanti, ini kepala kita, dia suluh. Dia akan timbul bayang kepala kita. Kalau matahari di belakang, timbul kita punya cahaya kepala. Kepala kita pula besar. Daun tu kecil-kecil dah bulat kan. Lepas tu kalau nak ambil dia, katakan cahaya matahari, ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu apa? Setiap benda mula bismillah kan bagus, berkat tu je. Okey, masa pilih daun tu ingat, bagi mereka tak biasa dengan daun bidara ni, jangan main rap tu senang je bismillah. Sebab dekat dia punya tangkai tu, ranting dia berduri. Belilah gunting purple dapat ni. Kita gunting yang orang pakai untuk gardener kan, potong.
Potong juga, pilih daun yang terbaik. Jangan daun yang kuning, jangan daun yang berlubang. 100 helai tu bukan apa tujuannya. Kalau kita nak mandi, pesakit nak mandi, 1 hari 7 helai. 7 kali 7 49 helai. Saja ekstra. Ingat pasal itu pengalaman. Ambil ekstra. Darul Syifa dah jual siap dah. Dia potong siap, dia masuk dalam surat khabar, RM1 harga dia. Murah je. Okey. Jelas? Jelas Caranya. Caranya tuan-tuan, kita ruqyah dulu. Okey, so tanya. Sebelum kita berubat, ingat checklist dulu. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan buat ni lah, tulis checklist. Bahan-bahan cukup. Walaupun sikit, ingat berubat ni pasal lawan makhluk halus, mesti kan ada terlupa. Cek. Macam saya hafal saka 5 bahan. Kalau sihir 3 bahan. Itu je kita ingat. Sebab apa? Kita ingat 3 tu satu apa dia? Air mineral ataupun air pahit 10 liter. Kedua, air mineral 5 liter. Ketiga, daun biara 1 helai. Kita ingat tak? Cek semua ada. Walaupun sikit, ingat. Kadang ada tengah ruqyah baru teringat, kamu bawa air ni air apa? Air mineral 20 liter, 5 liter je. Alamak ada air pahit. Tu je. Dah kena baca sekali lagi. 1 set baca ni. Ni yang kita baca pun sikit baru kan. 1 set sampai habis. Baik. Lepas kita ruqyah, ingat masa ruqyah tu buka pula air botol tu. Jangan dah buka pula. Daun tu kita buka tu. Okey, lepas pesakit dah bawa balik bahan tu, kita kena bagi tahu cara nak proses bahan tersebut. Pertama, ambil 7 helai daun bidara yang terbaik. Ditumbuk bila lepas asar. Kenapa lepas asar? Sebab nak mandi waktu azan maghrib. Bahan-bahan tu nak mandi pada waktu orang tengah azan maghrib. Kenapa tengah azan maghrib? Ni saya sebut awal-awal. Lagi ada orang tanya pula, bukan kita waktu azan tak boleh masuk bilik air, Ustaz? Syaitan pun masuk sekali. Saya rasa Ustaz ni, ilmu Ustaz ni sesat. Tak pasal ke syurga tu senang-senang. Itu sesat. Nah, sebabnya kan masa azan syaitan lari dia tak buka. Kita pun mandilah kat tandas ni, dia gemuk lari lah. Dia akan masuk tandas juga. Tapi kan dia sekali kena buat 7 hari berturut-turut. Pesakit kita tegaskan tuan. Waktu yang afdal mandi waktu azan maghrib. Kalau ada sibuk, saya kerjalah balik pukul 10, tak apa, mandi pukul 10. Nota penting tulis, jangan suruh pesakit mandi tengah hari. Penyakit seperti itu kalau mandi tengah hari tuan, bertambah sakit. Itu petua kalau belajar ubat, mesti bagi tahu. Nak mandi apa juga pun, jangan, bukan mandi biasa ni, mandi air ubat. Bisa faham lah. Mandi air ubat jangan tengah hari. Ibarat menimbah minyak kepada api, bertambah sakit lagi. Mandi ialah waktunya lepas maghrib, waktu maghrib ke atas. Pukul 12 malam boleh lagi mandi. Adakah orang mandi pukul 12 malam mandi tu? Tapi lebih afdal tu bukan pasal pahala banyak, tidak. Paling terbaik sebab nak suruh dia keluar. Okey. Bahan-bahan tadi lepas ambil 7 helai tu dimasukkan dalam lesung. Tumbuk. Kita ajar pesakit baca ayat kursi 3 kali. Semasa tumbuk, baca ayat kursi 9 wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Satu. Ulang kali kedua sama kaedah dia. Kali tiga pun sama kaedah. Itu yang paling baik, petua. Ada saya dengar orang blender pun ada. Mungkin bisa blender Allah ada dengan tumbuh je baca, boleh juga. Tapi ni petua orang all timer aja. All timer Darul Syifa. Dia kata baca Ustaz,
3 kali tu air kursi dia kan. 9 wakaf, 1 wakaf tubuh, 1 wakaf tubuh, 2 wakaf tubuh. Itu cara dia. Ya. Lepas tu tuan-tuan, air mineral tadi dituangkan dalam segelas macam ni. Daun yang dah ditumbuk masuk ke dalam air minum tadi, segelas itu, kacau. Tapi jangan campur gula. Dia gurau dia kena juga kan. Kacau tu minum seteguk je, jangan sampai habis. Seteguk ni nyet. Cukup gitu je. Seteguk cukup, bagi lalu kat tekak je. Kemudian baki air itu kita ambil air paip. Kita sampai paip tu untuk mandi tu kan. So dia bajet 7 hari punya. Pada dia lah bajet 7 hari. Ambil, masukkan dalam baldi kecil umpamanya atau bekas, campur tadi dengan air bekas minum daun dara dengan air paip tadi. So dia gaul balik. Paling bagus tu gaul lama sikit sampai rasa berlendir tau daun ni tau. Dia berlendir-lendir ni kan. Dia lendir, dia gaul balik, mandi. Dengar ada orang azan, Allahu Akbar, Allah, mandi daripada kepala sampai ke kaki. Sebabnya kita nak dia keluar daripada ujung kaki. Baik. Itulah reaksi masa nak buat. Kalau sakitnya isteri minta suami buat. Kalau sakit si suami minta isteri buat. Kalau rasa-rasa tak confident sebab isteri dia mungkin orang kata uzur, boleh buat dia tak masalah, segi hukum. Minta sesiapa saja. Tapi tuan-tuan, saya dapat satu juga petua tuan. Petua ni bukan sesiapa. Saya ingat kita nak suruh orang baca ni doa kan. Pesan macam tu kita boleh beritahu orang tu latar belakang. Bukan nak sibuk beritahu orang, kita tahu tau. Syarat nak baca ni mesti orang yang tak pernah tinggal semayang. Dia kata cakap kalau seorang lain boleh Ustaz. Dia kata tinggal semayang orang tu. Kita akan ajar dia. Suatu kita ni semayang wajib, bukan sebab sakit pun semayang, sihat tak semayang. Sebenarnya wajib solat. Jadi kadang-kadang sakit orang pasal solat, semayang pun sebenarnya buat kejap tak buat ni kan. Itu saya suka tak syarat itu. Syaratnya mesti orang yang tak pernah tinggal semayang. Mesti dia kata kalau minta tolong Pak Lebay buat ke, jadi gitu nanti. Nampak? Ya? Boleh dia lah kan? Kalau dia minta kita buat lah, dia nora 7 hari tu kan? Kena cikgu macam saya kelas ustaz habis pun nak sampai situ baru rumah. Sudah tumbuk tu ni macam ya? Kita suruh juga. Kemudian orang yang nak buat tu kadang-kadang kalau sakit dia tak boleh buat, ataupun isteri tu pingsan, atau masa mandi tu rasa tergatal, mana dijerit. Nasihat pada orang tu teruskan mandi, usah peduli. Itu semuanya psycho kita je. Jangan mandi, buat tak tahu je. Jin panggil gitu tuan-tuan, usah layan sangat. Dia pandai psycho kita. Ustaz saya nanti saya telefon, tolonglah macam mana ni macam kacau. Dia tak mandi, dia pun merayu. Memang teruskan. Awak nak isteri awak sihat ke tak nak? Contohnya, ataupun suami nasihat tak sihat, anak nasihat tak, itu ya. Kita berhenti bab itu cukup. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada kuliah akan datang, penghapus saka. Saka ni pula panjang si uraian dia. Itu saya ngajar ruqyah, kita berhenti kita cerita peran-peran ruqyah tu. Kita baca ruqyah kita tahu dah. Set pertama gangguan biasa, set kedua, set yang kedua ni ialah sihir, kita tahu dia sihir lain. Kita tahu tu dia diam. Kita bagi tu bahan. Apa sakit saya Ustaz? Tak apalah, gangguan makhluk halus tu ada. Tapi kita gerai pun saya tak apa, siapa kan. Bahan, siapkan bahan-bahan ni. So dia datang bawa. Ya. Okay. Ada soalan tanya kan, tanya insya-Allah. Asyik. Cara pagar dia. Nanti boleh tak ingatkan saya akan ada cara pagar rumah dan bacaan dia. Walau bagaimana ni untuk masa akan datang. Saya boleh ingat dulu. Ya, okay. Nanti saya bagi tu. Tapi ada petua yang ni senang sikit saya ajar. Okey. Petua lepas kita ubah orang di rumah pesakit berbeza dengan pagar diri ketika kita buat kat rumah kita.
Saya dimaklumkan oleh orang yang biasa berubat ni, kalau boleh elak berubat di rumah sendiri. Sebab itu akan serang kita, anak dan isteri kita. Tanda dia, kita dengan isteri kita benda remeh nak bergaduh. Anak kita kuat mengamuk, itu semua saya dah rasa. Bagi saya biasa asam garam. Itu kita berubah bersabar. Jangan marah. Kalau kita marah, kita tewas. Marah setan. Relax. Masa tu cabaran tu. Tengok anak-anak, itu biasa. Betul perawat ni kalau sembang sama dia, dia akan cerita lah yang lama tu, dia akan pesan kita yang berubah. Anak bergaduh, anak di pandang barat. Tu kat rumah kita kena rajin buka ruqyah dari internet ada kan. Okay. Kita ni kalau pergi berubat rumah orang kan, nak balik kan, petua dia pertama jangan balik rumah dulu, singgah sama mana ni. Biasa orang cakap kena minum lah kan, minum tapi jangan makan, sakit jantung ni. Dia lepas makan tidur. Perawat ni tentu bila sakit jantung orang kata itulah berubat orang attack. Kita tahu attack tu ada, bukan sombong tak. Kadang-kadang salah kita je. Balik-balik merawat kena zoeko. Pasal nak petua jangan balik rumah tu, balik-balik tu tidur. Tersumbat jantung. Itu antara sebab-sebab dia lah. Saya nampak kan. Order lah apa-apa ya, air ke apa kan. Tu ada ustaz buat itu. Dia tak singgah. Dia tak ada rumah, singgah tempat lain. Dia boleh tu pergi kan, kat kedai. Itu ada pelaris pula. Biar kau pergi ke sini. Ya. Dan pernah saya naik motor, berat motor tu. Saya kata rumah saya, berapa kilo berat ni? Dia marah. Orang saya kata bukan saya lah benda tu, betul saya saja tanya kau. Berat. Berhenti dulu dekat bus stop tu kan. Apa saya cakap? Itu ada orang pakai sesi, itu kawan kau. Kami bukan kawan kau. Elok tu motor laju je kan. Benda macam cerita kartun tu. Kawan saya cakap dia berubat tu, dia pergi Negeri Sembilan naik skuter je. Dia kata bau wangi ada, macam mayat ada, bangkai hanya semua ada. Habis kau buat apa? Sabar je dia. Naik motor lah tu. Lagi dahsyat. Tapi saya kata dah pesan singgah mana-mana dulu. Singgah. Kedua, sebelum masuk rumah, especially rumah kita ada baby, lagi bahaya, kena baca ni. Berdiri depan pintu rumah tu, ni mudah macam kita baca tahlil. Mula Fatihah, kedua ayat kursi, ketiga 3 kul. Kalau kita tahlil Fatihah dulu kan, 3 kul, bawa ayat kursi, tu baliklah. Kita ikut turunkan surah. Fatihah, ayat kursi 3 kul, habis baca dia hembus kat pintu rumah tu. Sampai habis nafas, barulah masuk. Tu. Ya. Okey, untuk pagar rumah nanti ingatkan saya cikgu pesan dia. Ingat saya akan tulis ni apa amalan dia. Kita duduk, kita pagar insya-Allah. Itu yang peringkat pertama, kita pagar. Bukan kita pagar, kita minta jangan diikut kita balik. Okey, petua yang lain pula. Kata kita bawa kereta atau main motor, kita rasa berat tadi tu kan. Biasanya kita berhenti dulu. Berhenti. Dan sebaik-baiknya padam, matikan enjin dulu, buka tingkap. Kita baca antaranya Al-Hasib pun lah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tuan baca dua peringkat. Pertama baca macam biasa je, macam tak marah. Kita rasa mengemam ni. Baca tegas. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Nanti dia keluar. Tingkap tu kena buka lah. Kan kata, oh tak boleh keluar, tingkap tutup. Saya kuat kan. Memang seram tuan, tapi kita kena buat juga. Sebabnya, lepas kita baca tu, kita rasa berani. Berarti takut lah. Saya pernah kena masuk dalam kereta seorang, terasa macam belakang tu ada orang lain sekali. Dia bayang-bayang kan. Lepas itu bawa kentut tuan. Saya kata kurang asal jantung. Dalam numpang tak minta izin, kentut. Lepas itu bau tuan. Sebab saya suka kalau orang ikut, siapa kentut dia cakap, saya dos dah. Sudah. Baik mengaku kan. Susah juga. Jadi kita baca lah, baca gitu. Baca. Kita baca insya-Allah. Tapi saya kena dulu pengalaman juga. Dekat area sini MR tu je. Dia panggil kan, nama saya. Sini kereta tu. Dia panggil, Azhar. Itu, sini. Nama aku panggil. Saya tak berhenti.
Pasal waktu dia berhenti tapi tak apa. Pasal saya rasa saya bicara lah kata peringkat pertama turun tingkap dulu, saya baca Al-Fatihah betul sampai habis, terus lega. Datang setelah tersemumak, naik tingkap balik, buka aircon dan terus. Dr. Harun ni pesan, pasal apa kena berhenti? Macam ni kisah dia. Dia cerita lagi tuan-tuan kan. Ni pengalaman dia. Tapi waktu kita belajar dengan dia, kita dengar daripada mulut dia paling penting. Jangan dengar mulut orang lain. Orang lain ni suka tambah-tambah cerita. Dia cakap sendiri, bukan saya. Dia tak mana, dia cakap. Orang suka tambah cerita, tu susah tu. Halau jin 2 bas, bukan jin tu naik 2 bas. Yang nak pergi tu 2 bas. Sebab perawat ni, kalau kes tu serius, satu kilang kena ganggu, ramai-ramai kena pergi. Ramai-ramai baca, lagi bagus. Macam ni lagi afdal. Pasal suara tu kan, ramai baca. Dalam kalangan tu mesti ada wali. Mungkin ada wali dia tahu, wali nikah. Wali Allah. Okey tuan-tuan, jadi mungkin dia makbul doa dia. Jadi orang dengan cerita dia tahu 2 bas, jin tu naik 2 bas, bukan. Halau jin naik 2 bas, itu bukan jin naik 2 bas. Penghalau tu, perawat tu 2 bas pergi ataupun 1 bas. Baik. Sama juga kisah cerita masa UKM dulu. Bangi tu kan, ada bangunan nak buat. Kontraktor tu dah bawa dah tolak apa ni kita panggil traktor, tolak sampai tak boleh. Pokok tu dia keras tu. Dia kata dia pergi waktu sebelum maghrib, dia baca boleh terbang dulu. Dia letak minyak gas dia bagi minyak gas dia tanah kan. Bakar, itu dah habis semua. Dia pun balik bawa kereta. Sungai apa nama tempat tu dekat tu? Satu lagi Sungai Tangkai. Areas tu lah, dia dekat dengan apa? Dengan UKM kan, bagi lama kan, Sungai Tangkai kan. Dia kata ada kubur tu kan. Ha? Bukan. Ada bukan dengkir tu, kita nama sungai-sungai.